اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أساندنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. Alhamdulillah, malam ini kita sambung pengajian kitab 40 hadis peringatan tentang kubur dan kematian. Semalam kita sebutkan tentang ilmu yang bermanfaat. Apakah ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Sehingga kita sudah beberapa malam ini bersama dan membaca kitab ini. Apakah ini ilmu yang bermanfaat ataupun tidak? Kita lihat apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Malam tadi saya sebutkan kitab Bidayatul Hidayah itu. Kata beliau, wal ilmun nafi' huwa ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah yang menambahkan rasa takutmu kepada Allah Ta'ala. Wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik, dan menambahkan pada penglihatan batinmu. Penglihatan zahir itu namanya basar, penglihatan batin namanya basirah. Basirah kita itu melihat keaiban diri kita sendiri, bukan keaiban orang. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik, dan menambah ma'rifahmu, pengenalanmu untuk beribadat kepada Tuhanmu, menambahkan ibadah, jenis dan banyaknya. Wa yuqallilu min raghabatika fid dunya, ilmu yang bermanfaat mengurangkan gemarmu, sukamu pada dunia. Wa yazidu fi raghabatika fil akhirah, dan menambah sukamu, gemarmu pada akhirat. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malik hatta tahtariza minha, yang membuka mata batinmu tentang sesuatu yang merosakkan amalanmu sehingga kamu berjaga-jaga daripadanya. Jangan letih beramal tapi rosak. Wa yatla'uka ala makaidi syaitan wa ghururi, yang membuka pada kamu, memberitahu pada kamu tentang tipu daya syaitan dan helahnya. Inilah dia 7 ciri ilmu yang bermanfaat. 1, apa yang menambahkan takutmu kepada Allah.
Orang yang takut pada Allah makin dekat pada Allah, takut pada makhluk makin jauh daripada makhluk. Umpama dia takut dengan harimau, maka dia jauh daripada harimau. Takut pada seseorang yang dia pernah berhutang dengannya, nah janji nak bayar 1 bulan, 1 tahun tak bayar, tengok kelibat orang tu pun dah takut. Itu maksudnya takut pada makhluk, stay away daripada makhluk. Takut pada Allah, to get closer, makin dekat pada Allah. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsik, menambahkan pada basirahmu penglihatan batin terhadap keaiban diri. Itulah pentingnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf seperti cahaya. Orang kalau jauh daripada cahaya, tidak ada bayang di belakangnya tu. Itu gambarannya tidak dia merasakan dirinya itu kurang. Nah, tidak ada kekurangan. Sebab tidak ada bayang. Makin dia dekat dengan cahaya, dia nampak bayang tu. Itu tamfilan, dia kenal akan keaiban diri. Makin dia dekat, disuluh oleh cahaya ma'rifah dan bersuhbah dengan guru, dengan mengamalkan zikir-zikir yang diberikan guru, makin dia dekat, makin besar. Akhirnya dia makin tahu keaiban diri sendiri sebab disuluh oleh cahaya Rabbani melalui ilmu tasawuf, guru yang tahqiq dengan suhbah, dengan amalan, maka dia tak sibuk dah sebab semakin besar, semakin dekat dengan guru ni. Nah, guru yang mursyid, makin besar dia tahu keaiban dirinya, taklah dia sibuk dengan keaiban orang lain sampai meninggal dia berusaha mengoreksi dirinya sendiri. Itulah kerana peningkatan batinnya terbuka. Yang menambahkan ma'rifahnya untuk beribadah kepada Tuhannya. Jadi semakin dia kenal Allah, semakin dia menambahkan ibadahnya pada Allah. Mungkin dulu dia baca Quran tak banyak. Nah, bila dia tahu Imam Syafi'i setiap hari khatam 30 juzuk Quran, dia pun baca paling kurang 1 juzuk. Tak boleh 1 juzuk, mungkin setengah juzuk. Tak boleh juga, mungkin 1 helai. Tak boleh juga, mungkin 1 muka surat. Dia menambahkan ibadahnya pada Allah. Begitu juga waktu malam, dulu tak pernah tahajud pun. Jadi dia bila didengar Imam Abu Hanifah solat tahajud 300 rakaat setiap malam, solat wuduk, solat subuh dengan wuduk, solat isyak selama 40 tahun mujahadah beliau. Tidur Imam Abu Hanifah adalah sebentar sebelum nak zuhur, tu namanya qailulah. Itu jadi dia beramal, makin dia nak buat banyakkan amalan. Mengurangkan kesukaannya pada dunia sebab dia tahu dunia itu akan ditinggalkan. Dia akan pergi ke akhirat, mau tak mau. Sebab itu dia berusaha untuk menjadikan akhiratnya itu akhirat yang cemerlang, akhirat yang penuh dengan suatu pengharapan sebab dia sudah buat amal di dunia. Jadi dia tahu dia bukan duduk di dunia selamanya, dia akan pergi ke akhirat. Di akhirat, disitulah semua pengharapan, semua kebahagiaan. Kita sudah sebut hadis la yadhkuruhu, tidaklah seseorang yang mengingatinya fi dayqin minal hayati illa wasa'aha. Ketika dia dalam kesempitan hidup, mungkin dia miskin, mungkin dia ada penyakit, mungkin orang dah tak hiraukan dia, bila dia ingat kematian, wasa'aha, membesarkan harapannya. Kenapa? Tak mengapa. Kalau dia meninggal nanti dengan amal salihnya, dengan keridaan Allah, dia masuk syurga, hilang semua penyakit. Kemiskinan itu digantikan dengan kekayaan dan kebahagiaan. Seterusnya yang kelima, menambahkan keinginanmu kepada akhirat. Kalau dulu mungkin ada duit lebih, dia lebih suka, pergi overseas, melancong.
ataupun dia bersukaria, boleh, tak apa, pergi mana-mana tak apa. Tapi setelah dia tahu agama, dia melancong juga, tapi tempat-tempat yang ada nilai-nilai sejarah Islam, tempat ada yang ulama, itu. Dan setiap tahun kalau boleh pergi umrah setiap tahun, itu adalah nilai-nilai yang baik, ya. Terus membuka mata batinmu terhadap sesuatu yang merosakkan amalanmu, sehingga jaga diri daripadanya. Apa? Riak. Apa dia riak? Riak ni ra'a, lihat. Dia buat sesuatu, ketika dia buat tu, dia nak orang lain lihat supaya orang puji, tu ya. Contoh, ketika dia baca Quran di rumah, dia pun kuatkan suara, Yasin, 10 rumah dengar, supaya orang kata bagus haji ni, ya. Sama juga ketika tahajud malam, dia bilik dia kecil je, sebuah rumah tu dibukanya lampu, bila orang tengok bagus rumah ni, dia nak dengar tu, dia nak dengar pujian orang, dia suka dengan pujian orang, tu ya. Tu namanya apa? Riak. Riak tu apa beza dengan sum'ah? Riak dia buat, ketika dia buat, dia nak perlihatkan pada orang, itu namanya riak. Kalau sum'ah, benda tu dah lalu dah. Contoh malam tadi dia qiyamul lail, lalu pagi orang tanya, Ajah nampak letih pagi ni? Well, malam tadi dan 20 rakaat je. Macam tawaduk, dia nak berkata, I woke up to perform qiyamul lail malam tadi tu. Dia nak beritahu tu. Tu namanya sum'ah, to let people know. Sum'ah maksudnya bagi tahu, dengar, supaya orang dengar apa yang kebaikan yang dia buat. Jadi beza dengan riak sekarang, dia buat untuk dilihat orang. Sum'ah dah buat dah, tapi dia pendengarkan, dia ceritakan pada orang directly ataupun indirectly. Kalau kita belajar tasawuf ni, takut kita dah. Kenapa? Kalau kita buat amal tapi hasad dengan orang, habis amalan kita tu. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya hasad memakan pahala orang-orang yang beramal itu seperti api memakan kayu api yang kering. Ini tamthilan Nabi. Kalau nak ajar, Nabi kadang-kadang pakai cara analogi supaya kita faham dan boleh bandingkan. Kayu api yang kering, api kan cepat makan, gitulah. Letih dia beramal tapi habis amalan itu. Itu namanya hasad. Nak kenal hasad, SMS. SMS. Senang melihat orang lain susah, dan susah hatinya melihat orang lain senang. Itulah hasad. Jangan tengok orang ni, jangan tengok orang, tengok kita. Ada tak SMS dalam diri kita? Kawan ni pandai sikit, dia yang demam. Ini demam kat rumah, tak pasal-pasal. Kawan beli handphone baru, dia yang migraine. Dia yang migraine. Ketika kawan tu dapat gaji yang tinggi, maka dia kena darah tinggi. Yang hasad ni, kawan tu dapat gaji besar, jalan-jalan, pusing-pusing, sightseeing, dia yang pening dan kepalanya berpusing. Kemuncak ketika kawan yang dihasad itu mendapat anugerah dan award, dia yang masuk award. Kita jaga. Al-hasudu la yasud. Orang yang hasad tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang yang hasad ni dia selalu sama. Maaf, orang lelaki hasad dengan
lelaki, perempuan hasad dengan perempuan, cikgu hasad dengan cikgu, orang yang jual nasi lemak hasad dengan orang jual nasi lemak, dia tak akan hasad dengan tukang kasut. Tak matching dua tu. Yang bahayanya apa? Maaf ya, ustaz hasad dengan ustaz. Lebih bahaya ulama hasad dengan ulama. Sebab itu buat penyinying diri daripada ain. Apa dia? Hasad tadi itu, sihrul ain. Kalau orang tenung kita daripada jauh, tak berkedip mata, jangan lawan balik. Kalau orang tenung tu mungkin disebabkan 3 sebab. Satu, mungkin kawan kita dulu, yang lama dulu, dia tengok kita dulu agak kurus, sekarang sudah subur dan mekar. Jadi hewan dia tengok dulu kan kurus je, sekarang Masya Allah tumbuh dengan segar bugar je. Ataupun vice versa, dulu Masya Allah, sekarang halui. Pas kahwin, kencing manis apa? Itu satu, kawan lama. Yang kedua, yang tadi itu, sihrul ain. Kalau dia tenung kita, jangan tenung dia balik. Takut sihir itu boleh masuk melalui pandangan yang jahat, penuh kebencian. Satu lagi, malaikat maut. Malaikat maut. Nanti saya cerita tenungan malaikat maut yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Cerita sekarang lah, tak payah janji payah nanti. Lupa nanti kan. Tak baca hadis lagi ni. Hari ni kita baca 3 hadis InsyaAllah esok cuti, tapi tetap kita akan berhenti pukul 11.44. Ya. Baik. Semalam? Malam esok? Tak tahu saya. Kenapa Kak Mak Jah? Cuti? Oh, tak, esok hari. Esok hari kan cuti. Tak faham saya. Esok cuti kan? Malam insyaAllah ada. InsyaAllah. Itu yang saya heran, kenapa tak ada. Memang saya tak terima dah jemputan di tempat lain sebab komitmen dekat sini. Biasanya saya setiap malam, hampir setiap malam lah, Ramadan ni ada saja jemputan. Bila dah ada komitmen kat sini, memang saya bagi komitmen kat sini. Jadi esok insyaAllah ada. Cuma saya bagi tahu esok cuti kan. Tak, maksudnya esok kan cuti nuzul Quran. Esok hari cuti, kita tak cuti. Kalau tuan-tuan nak cuti silakan, tapi saya akan istiqamah sampai khatam ni nak. Sampai 27 hari bulan kan Kak Jah? Mak Jah? 27 hari bulan ya. Baik. Sekali Nabi Sulaiman dikatakan, bagi tahu kepada orang yang di istana baginda, sebab Nabi Sulaiman berada di Palestin. Ada orang akan ziarah, tapi tak tahu siapa. Dibuat persiapan, datanglah orang itu dengan penuh wibawa. Berjalan. Yang hairan, seorang pembantu Nabi Sulaiman di sebelah baginda, itu yang dilihat, yang orang lain tak dilihat. Merenung dengan tenungannya tajam sekali. Nabi Sulaiman ada di tepi. Kita pun kalau orang tengok mesti rasa kurang selesa kan. Tak berkedip mata kita dari tadi. Sebab itu jangan tengok orang tajam sangat, tak berkedip. Sebab takut orang tu jadi tak selesa dia buatnya. Dia pun tunduk begini supaya alihkan pandangan orang tu, tapi makin tajam dia lihatnya. Sekali lagi dia cuba alihkan dan tengok Allah. Begitulah yang berlaku.
Kemudian orang tu pergi, wahai Nabi Allah Sulaiman, saya risaulah yang datang tadi itu lain macam. Datang-datang, saya aja dia tengok, orang lain tak tengok. Tala tengok tak berkalih. Tu, atau lagu mana? Tolong hantarkan saya ke negeri yang paling jauh. Kerana Nabi Sulaiman ada mukjizat angin. Kamu nak pergi mana? Hantarkan saya ke India. Tak tahu siapa dia pilih India nak. Nabi Sulaiman sekelip hantar ke India dengan mukjizat beliau. Kemudian orang tadi tu datang balik, dan kali ini dia melihat kita. Nabi Sulaiman tanya, kenapa ni? Kata beliau, saya ni malaikat maut dalam bentuk manusia. Itu tak pelik, malaikat boleh bertukar dalam bentuk manusia dengan izin Allah. Lepas tu saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa si fulan, orang tadi tu, sekejap lagi. Saya heran kenapa dia masih ada dekat sini, dan saya jadi hairan kenapa sekejap lagi saya nak cabut nyawa dia, dan Allah perintahkan saya cabut di India, bukan dekat Palestin. Tu yang saya duk heran, duk tengok awak duk datang ni lagi. Nabi Sulaiman pun Masya Allah, Nabi Sulaiman itulah yang Allah sebutkan, ajal itu apabila hadir, tidak awal satu saat, tidak akhir satu saat. Saat lagi nak dicabut nyawa, memang sungguh dah dekat mana? Dekat India. Sebab itu orang tu meninggal bukan kerana sakit hakikatnya, bukan kerana mata pedang, bukan kerana jatuh, bukan kerana virus, bukan kerana buatan orang, makhluk halus. Hakikatnya kerana ajal yang sudah sampai, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita minta pada Allah, tidak salah minta umur panjang, tapi jangan minta tidak ada ajal. Tak, ajal pasti akan hadir. Minta umur panjang dalam keberkatan, tidak mengapa. Dan memperlihatkan kepadamu hilah syaitan dan tipu dayanya. Ini 7 curi ilmu yang bermanfaat. Siapapun yang berbicara, medium mana pun, televisyen, radio, YouTube, WhatsApp, ataupun buku, ceramah, live, tak live, kalau ada 7 ciri ini, termasuk buku, majalah, whatever, dalam internet, cuba nilai. Kan, ini nilaikan dengan 7 ini. Kalau yang kita baca tu ada ciri-ciri ini, itu tanda ilmu yang bermanfaat. Tanda ilmu yang tidak bermanfaat, kita dah berzikir banyak dah, tiba-tiba buku tu kata ini tak ada daripada Nabi. Nah, ini jangan dibuat. Ini antara ciri buku yang tidak elok. Nah, perkataan yang tidak elok. Nah, sebab dia hanya menilai apa yang Nabi tak buat, tak boleh buat. Itu sangat salah sekali. Kerana apa yang Nabi tak buat, itu maksudnya boleh kalau tak buat sebab Nabi tak buat. Bukan bermakna tak boleh buat. Ni panjang cerita ni. Jadi kerana itu, bertanyalah kepada orang yang tahu. Kalau kamu tidak tahu, terutama sekali ketika memahami hadis, dia ada fiqhul hadis, memahami hadis itu. Tambah lagi kalau berkaitan dengan perkara-perkara fiqh, masih ditanya dengan fuqaha yang sudah sampai malakah fiqhiyah, menguasai bidang fiqh. Baca hadis sahaja itu belum tentu. Baca Quran sahaja memahami belum tentu. Sebab itu hebatnya para fuqaha. Fuqaha 4 mazhab itu dan yang lain-lain. Sehingga kata Imam Syafi'i, seperti yang disebut oleh Imam Tajuddin As-Subki, Imam Syafi'i menyebutkan, innal muhaddithina kas-sayadilah, sesungguhnya ulama-ulama hadis itu seperti ahli farmasi, ya. Wa innal fuqaha kal atibba, dan fuqaha, orang yang memahami fiqh, itu seperti doktor. Doktor tahu nak bagi obatnya bila-bila, berapa dos, how many. Tapi ahli farmasis tahu ingredient obatnya itu, tapi nak bagi tak apa-apa, nak berani sangat, sebab itu kerja doktor. Sebab itu
Imam Al-Ghazali itu dikatakan bermadzhab Asy-Syafi'i, walaupun ada yang mengatakan beliau mujtahid juga. Al-Imam Tajuddin As-Subki menulis satu kitab namanya At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra. Di situ ratusan ulama-ulama yang berkemampuan dalam ilmu, terutama sekali juga termasuk juga ahli hadis yang berpangkat Al-Hafidh, hafaz 200,000 hadis, sebahagian mengatakan 100,000 hadis. Mereka tidak ada madhab sendiri, mereka bermadhab dengan madhab 4 itu. Nah, kalau At-Tabaqat Asy-Syafi'iyyah Al-Kubra, semua ulama-ulama ratusan itu semua bermadhab Asy-Syafi'i. Antaranya Syekh Al-Muhaddithin, ketua pada ahli hadis, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, madhabnya adalah madhab Asy-Syafi'i. Sebab itu mahal, bermadhab ini adalah mahal. Kesimpulan, ilmu yang bermanfaat menambahkan takut pada Allah, menambahkan basirah terhadap keaiban diri, menambahkan makrifah untuk beribadah pada Allah, mengurangkan suka pada dunia, menambahkan keinginan kepada akhirat, membuka mata batin terhadap sesuatu yang merosakkan amalan lalu dijauhi, dan tahu tipu hela syaitan supaya tidak jadi maghrur orang yang tertipu. Baik, untuk menghafalnya, hafal sahaja tak apa, takut keaiban diri, ini keyword supaya kita tahu ilmu yang bermanfaat. Beribadah, dunia, akhirat, rosak amalan dan tipu daya syaitan. Silakan ya. Baik, kita masuk malam ini pada hadis yang ke-21. Azab kubur adalah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azabul qabri haqqun. Azab kubur adalah benar. Siapa yang bercakap ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda, dan semua para nabi dan rasul punya sifat yang tafsil, iaitu as-sidq. As-sidq maksudnya yang benar, bermaksud tidak bohong. Benar para nabi ni, benar apa yang mereka katakan, benar apa yang mereka buat, benar apa yang mereka makan, benar apa yang mereka pakai, itu kebenaran. Jadi tidak mungkin berbohong. Baik, Nabi berkhutbah menyebutkan tentang fitnah kubur. Difahami kalau khutbah ini ada dua. Satu, khutbah hari raya Aidil Fitri atau Adha. Yang kedua, khutbah Jumaat. Tapi satu lagi, bukan hari raya dan bukan hari Jumaat, tapi khutbah biasa, di mana dekat mimbar. Itu kalau ada perkara yang penting-penting, walaupun bukan hari Jumaat, walaupun bukan khutbah hari raya, tapi kalau perkara itu penting, Nabi akan berkhutbah di mimbar. Yang asalnya mimbar Nabi ada 3 anak tangga, 1, 2, 3. Itu nah, itu. Jadi kalau Nabi berkhutbah, perkara itu pentinglah tu. Kata Sayyidatina Asma binti Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anha, adik-beradik kepada Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyampaikan khutbah. Fa dzakara fitnatal qabri allati yaftatinu fiha al-mar'u. Baginda menyebutkan tentang fitnah kubur yang setiap orang akan diuji dengannya. Fitnah kubur boleh buat dhabit kat situ, soalan-soalan dalam kubur. Itu beza dengan azab. Kalau fitnah maksudnya soalan-soalan. Falamma dzakara dzalika, ketika baginda menyebutkan tentang perkara fitnah kubur, soal kubur ini, dajjal muslimuna dajjah. Orang Islam yang mendengar jadi riuh, takut. Allah, gitu. Sebab
tahu fitnah ini, kalau lepas bahagia, kalau tak lepas orang yang sengsara nantinya. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i ada tambahan. Kisah yang tadi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari setakat tu. Imam An-Nasa'i tambah lagi. Halat baini wa baina an afhama kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berlakulah antara diriku dan antara aku memahami ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang dah riuh tadi tu. Orang dah kaget tadi tu. Nah, masing-masing takut. Sebab Nabi bercakap daripada hati. The thing comes from the heart will be coming to the heart. Kalau berbicara yang ikhlas akan sampai pada hati. Itu tanda ikhlas tu. Kalau bercakap dengan bahasa yang bombastik, tinggi, tapi niat nak menunjuk diri, selalunya tak sampai ke hati. Ke telinga pun, masuk telinga kanan, dia bukan keluar telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, okey lagi, dia boleh lalu kat sini. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nah, sebab itu, kenapa Tok Wan di kampung yang mungkin belajar tak tinggi pun, tapi kalau nasihat, masuk terus. Ikhlas tadi tu. Sekali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan sekali, banyak kali, kalau beliau bercakap dalam majlis, tidak sedikit orang yang menangis, orang yang bertaubat, orang yang masuk Islam. Sebab yang dicakap tu ikhlas. Sekali beliau pergi ke luar kota, lalu di-replace oleh anaknya. Anaknya nak buat sedikit kelainan dengan menyulami perkataan dan ucapannya dengan dalil-dalil Al-Quran, dalil hadis, kata-kata ulama, kitab-kitab dan sebagainya. Bagi sedap lah, baru nampak ilmiah, baru nampak kemah lah orang kata. Ketika beliau berbicara, orang yang dengar ni relax je, tak ada apa, relax saja. Kemudian di hari yang lain, ayah beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berbicara. Kali ini beliau bicara sangat ringkas. Malam tadi saya mimpi satu makanan dikerumuni oleh tikus-tikus, lalu habis makanan itu. Pakat menangis habis orang. Ini pun sedih, ini pun sedih. Nangis pasal apa? Tak tahu, tapi duk rasa Tok Guru nak abad mai tentang hasad. Kita kalau hasad habis pahala kita. Seorang tafsir lagu tu. Tak tahu, tapi duk rasa Tok Guru cerita riak kau no? Riak tu kan habis pahala kita. Setiap orang ada tafsiran masing-masing. Wala cerita mimpi satu. Yang kedua makanan. Yang ketiga tikus. Tak ada apa. Tak ada ayat Al-Quran hadis. Kenapa? Ikhlasnya itu. Ikhlas itu sesuatu yang sangat unik sampai Nabi katakan tidak diketahui oleh malaikat, sehingga malaikat tak pandai nak tulis berapa pahalanya, dan tidak diketahui oleh iblis, syaitan, sampai tidak tahu macam mana nak menodainya. Al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu rahsia daripada rahsia-rahsiaku, kata Allah Azza wa Jalla. Naam. Falamma sakanat dajjatuhum, ketika keadaan riuh orang ramai sudah tenang, qultu li rajulin qaribin minni, aku tanya kepada seorang lelaki yang dekat denganku, ay barakallahu lak, semoga Allah memberkati kamu. Madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir qawlihi, apakah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir ucapan tadi tu, sampai orang jadi riuh-riuh tadi tu, jadi tak apa nak tangkap. Qala, kata lelaki tadi, laqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi qariban min fitnatid dajjal. Sesungguhnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadaku bahawa kamu, yakni para sahabat umat, akan diuji di dalam kubur kamu dengan fitnah, dengan soalan-soalan hampir seperti fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Satu hari nanti, satu malam nanti, saya akan ambil satu masa, saya nak cerita tanda-tanda kiamat besar.
supaya tuan-tuan tahu macam mana dia kronologinya, supaya nampak gerun kita, begitu. Maksud fitnah ad-dajjal itu hampir, begitu juga kalau kamu meninggal juga hampir, maka kamu pasti akan ditanya fitnah ini. Nabi inginkan azab, tadi fitnah, ini azab kubur diperdengarkan kepada manusia. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi bersabda, laula alla tadafanu, sekiranya kamu tidak akan dikuburkan, la da'autullaha ayyusmi'akum min azabil qabri, pasti aku berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan kepada kamu daripada azab kubur, supaya menjadi iktibar dan pengajaran. Karena supaya kita tahu yang menakutkan itu bersedia untuk menghadapinya dengan amalan. Baik, kita berhenti hadis ini, kita syarah. Nabi berpesan memohon kepada Allah untuk diselamatkan daripada azab kubur. Ingat lagi doa yang dibaca di tahiyat akhir, di akhirnya itu Allahumma inna, ataupun ini pun tak apa, na'udzubika ataupun a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi al-qabr wa min adzabi wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati ataupun wa min syarri fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Daripada Sayyidina Al-Bara' ibn Azib berkata, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi jinazati rajulin min al-ansar. Kami keluar bersama Nabi membawa sallallahu alaihi wasallam jenazah seorang lelaki Ansar. Ini peristiwanya berlaku di Makkah ke Madinah. Al-Madinah, setiap kali kita dengar Al-Ansar itu di Al-Madinah. Kalau Al-Muhajirin itu berlaku di mana? Kalau Al-Ansar di Madinah. Kalau Al-Muhajirin berlaku di mana? Di Madinah juga. Masya Allah. Di Makkah mana ada orang Muhajirin? Muhajirin adalah orang Makkah yang migrated ke Al-Madinah. Bermakna Muhajirin itu ada di mana? Ada di Madinah, tapi orangnya orang Makkah. Kenapa dipanggil Muhajirin? Sebab mereka berhijrah daripada Makkah ke Al-Madinah. Kenapa dipanggil orang Ansar? Sebab mereka menolong. Menolong siapa? Menolong orang Muhajirin tadi itu. Siapakah penduduk Al-Ansar itu? Penduduk Madinah. Siapa suku yang paling besar sehingga membentuk Al-Ansar? Aus dan Khazraj. Fantahina ilal qabri. Bawa tadi tu, lalu kami sampai di kawasan graveyard, perkuburan. Walamma yulhad, setelah mayat diletakkan di dalam liang lahat, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk. Wa jalasna haulahu, kami pun duduk mengelilingi baginda. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, seolah-olah di atas kepala kami terdapat seekor burung begini. Walaupun tak ada burung dia, maksudnya tak bergerak-gerak. Itu maksudnya. Kenapa? Sebab satu, hormat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tu kan di kubur. Jangan happy go lucky dekat kubur tu. Ambil pengiktibaran. Dan kita bersedih dengan jenazah tadi dan mohon keampunan untuknya. Wa fi yadihi, di tangan baginda, audun, ada sebatang kayu, yang kutu fil ardi, yang dengan kayu tadi baginda menusuk-nusuk tanah. Boleh bayangkan ya? Farafa'a ra'sahu, Nabi pun angkat kepala baginda. Tadi macam serius, Nabi dongak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'idhu billahi min adzabil qabr. Ista'idhu billahi min adzabil qabr. Ista'idhu billahi min adzabil qabr. Mohonlah perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Nabi sebut 2 atau 3 kali. At-tikrar at-tikrar bimakna
ahamiyah. Ulang-ulang Nabi sebut bermakna itu ahamiyah, itu penting. Al-tikrar bermakna tarkiz. Pengulangan, kalau Nabi mengulang-ulang sebut sesuatu bukan lupa, tapi nak tunjukkan emphasize. Nabi sangat tumpukan. Maksud serius. Jaga-jaga kamu. Mohon perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Sebab Allah sahaja yang boleh melindungi kita daripada azab kubur. Nah, maksud kita kembali kepada Allah. Lalu Allah sebut melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara amalan yang boleh untuk menghindari kita daripada azab kubur, jangan tinggal. Setiap malam kita kena baca tu Suratul Al-Mulk. Dibaca surah Al-Mulk setiap malam. Kalau rasa sebelum nak tidur tu memang mata berlipat-lipat, tak boleh nak tahan, baca lepas maghrib pun tak apa. Dia tak semestinya sebelum tidur. Nah, selepas maghrib, asalkan lail. Lail maksudnya malam. Nah, tuan-tuan pegang elok-elok ni. Pegang elok-elok. Biar surah Al-Mulk tu jadi kawan kita. Nah, sehingga kalau tidur tak baca tu rasa something lah. Tidur tu rasa tak sedap. Bangkit, ya Allah, lupa baca surah Al-Mulk rupanya. Baca Al-Mulk. Kalau payah sangat, rakam. Buka YouTube, tengok siapa yang baca. Dengar. Tabarakalladzi. Kita ikut tabarakalladzi. Tengah memandu nanti nak balik rumah kan. Bosankan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa alladzi khalaqal mauta. Memandu. Sampai kat rumah khatam. Alhamdulillah. Baik. Mayat. Kita baca 4 hadis malam ni. Mayat mendengar tapak kaki orang yang hidup. Soal malaikat mungkar dan nakir, keluasan dan himpitan kubur. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuh. Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya, dan kerabatnya pergi meninggalkannya, innahu la yasma'u qara'a ni'alihim. Sesungguhnya dia mendengar derapan selipar-selipar mereka itu balik. Qala sallallahu alaihi wasallam. Habis mereka balik tu, ya'tihi malakan, 2 malaikat datang kepadanya. Fayuq'idanihi, dan mendudukkannya. Tadi kan dia baring, didudukkan. Malaikat dudukkan. Fayaqulani lahu. Lalu kedua-duanya bertanya padanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul? Apakah yang kamu katakan tentang lelaki ini? Siapa ni? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa ammal mu'min fayaqul. Adapun orang mukmin lalu dia menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa baginda adalah hamba Allah dan pesuruh Allah, pesuruhnya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayuqalu lahu, lalu dikatakan pada orang yang betul jawab tadi itu, unzur ila maq'adika minan nar. Lihatlah tempatmu di neraka. Bukan maksudnya dia akan masuk neraka, tak. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Sesungguhnya Allah telah menggantikannya dengan suatu tempat di syurga. Ini nak bagi dia semakin sedap. Nak bagi dia, kamu kan, kalau kamu tak beriman, sinilah tempat kamu. But then, kamu bagus, beramal. Apa jawab pula? Kamu telah digantikan tempatmu syurga. Qala Nabiullah ta'ala, Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam berkata, fayarahuma jami'an. Lalu dia melihat kedua-duanya semuanya. Masya Allah. Qala Qatadah tabi'in. Qatadah adalah tabi'in. Wa dhukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an. Disebutkan pada kami bahawa diluaskan kuburnya 70 hasta. Ini satu hasta. Ini satu hasta. 70. Luaslah tu. Masya Allah.
wa yumla'u alaihi khadiran ila yaumin yub'atsun, dan dipenuhi baginya tumbuhan hijau sehingga hari mereka dibangkitkan. Dalam kubur tu hijau je. Kenapa hijau? Sebab hijau tu adalah pokok-pokok, warna pokok-pokok. Jadi mata kita pun sedap, senang, tenang melihat pokok yang berwarna hijau. Sebab itu rahsia Nabi lahir pada bulan Rabi'. Rabi' itu musim bunga. Rabi' itu musim bunga. Bila musim bunga, pokok-pokok akan menghijau, daun-daun akan mengeluarkan daunannya, bunga-bunga akan mengeluarkan bunganya. Hijau mata memandang, jadi tenang mata memandang. Itu isyarat tenangnya kita melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tenang kita melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab wajah Nabi dua, satu tersangat kacak, yang kedua tersangat wibawa, sampai sahabat tak berani tengok Nabi lama-lama, tak berani. Macam tuan-tuan tengok saya, tak berkedip nah. Mereka tengok Sa'ad, ya Umar, Rasulullah Umar pun labbaika ya Rasulullah. Gitu. Sayyidina Abu Bakar pun begitu, ya Abu Bakar, labbaika ya Rasulullah. Sebab penuh dengan wibawa. Sebab itu dalam kitab Syama'il kita mengaji tentang sosok tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sahabat yang besar-besar meriwayatkan macam mana muka Nabi, macam mana mata terletak, hidung terletak, gigi Nabi kan depan ni ada jarang. Dan Nabi kalau senyum seperti keluar cahaya kat sini. Dan di sini Nabi ada satu urat, kalau Nabi marah akan keluar urat ini. Hidung Nabi sangat mancung sehingga dilihat seperti cahaya dekat sini. Muka Nabi, Masya Allah, cantik dengan mulutnya. Tak, kadang-kadang mulut orang tak sama dengan mukanya. Hidung pun sama, mata, telinga terletak di sini Nabi merah, itu tanda sihat. Sangat indah sekali. Tapi siapa yang dapat describe tu? Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Sebab Sayyidina Ali menjadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang berwarna hijau, sebab warna hijau itu warna yang menyegarkan mata. Alhamdulillah dalam kubur, masya-Allah. Baik, kan tengok pokok ni kan warna hijau. Pokok ni kan warna hijau ni. Tapi tak ada kena-mengena dengan kubur ya. Ini nak ceritanya, mata sedap tak memandang? Kan? Tambah dengan kebiruan laut. Sebab tu saya saja pilih gambar ni supaya mata kita segar. Tambah lagi kelas malam macam ni challenging ni. Dalam riwayat lain daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum," apabila mayat dikuburkan atau baginda berkata, mayat salah seorang daripada kamu dikuburkan, atahu malakani aswadani arzaqan, dua malaikat yang hitam dan biru akan datang padanya. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir, dikatakan salah satunya munkar dan satu lagi nakir. Fayaqulani, lalu keduanya bertanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apakah yang kamu katakan tentang lelaki ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu ma kana yaqul, lalu dia pun menjawab seperti mana dulu ketika di dunia dia pernah mengatakan, huwa abdullahi wa rasuluh, baginda adalah hamba Allah dan rasulnya. Dia kenal, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Tuan-tuan jangan bayangkan semudah ini, tak. Ini semudah ini untuk orang yang dimudahkan oleh Allah dengan amalan di dunia, dengan taatnya. Jangan saya nak hafal ni, saya nak hafal. Nanti kalau malaikat tanya saya nak jawab macam ni. Hafalan itu tak berguna kalau amalan tidak sempurna dan tidak dekat pada Allah. Fayaqulani, lalu keduanya pun berkata, qad
qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha. Sesungguhnya kami tahu bahawa kamu mengatakan perkara ini dahulu di dunia. Memang orang ni orang baik ni. Thumma yufsahu lahu fi qabri 70 dhira'an fi 70. Kemudian diluaskan untuknya di dalam kuburnya 70 hasta lebar, 70 hasta panjang. Ya Allah. Seperti bilik kita ni lah. Dewan kita ni, hall kita ni. 70 hasta. 70. Sebelum balik nanti sukat ya. 70 kan kecil je, tapi sebenarnya 70 lebih. Oh, selesa sekali, Masya Allah. Thumma yuqalu lahu, lalu dikatakan kepada orang ini, Nam, maksudnya tidurlah. Fayaqulu arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Lalu dia pun berkata, aku ingin kembali pada keluargaku untuk aku bagi tahu pada mereka nikmat ini. Fayaqulani, lalu keduanya pun mengatakan, nam ka naumatil arus alladhi la yuqidhuhu illa ahabbahu ahlihi ilaihi hatta yab'athahu Allahu min madja'ihi dhalik. Tidurlah seperti tidur pengantin baru. Orang yang pengantin tahu ni, yang tidak akan mengejutkannya melainkan ahli keluarganya yang paling dicintainya. Dia berada di situ sehingga Allah membangkitkannya daripada tempat tidurnya tersebut. Tak ada apa. Kita memang sedihlah dan tengok kubur tu gelap je. Tambah lagi tak ada lampu kat kubur tu kan. Mengerikan. Macam ada hantu je. Tak ada apa. Mereka gembira sangat-sangat. Dalam kubur tu gembira sangat-sangat. Kita dan hari raya ni, jadi kita pun sedihlah sebab ayah tak dapat sama dengan kita kan, untuk minum dan merasa kek lapis Sarawak. Sebab kek lapis Sarawak tu special ya. Sebab kami makan air lamanat, air gas. Sebab itu siapa yang bertamu di rumah orang-orang Sarawak di Sarawak sana tu, di setengah tempat masih ada lagi gelasnya kecil. Jangan buruk sangka dengan kami ya. Sebab gelas kecil ni sebab nak isi air gas. Air gas tu, air kita panggil apa? Lemonade. Kami panggil lemonade. Air gas tu kan. Jadi kalau minum begini, seorang air minum ini sampai 3 buah rumah, nanti akan cari small comfort room. Kalau besar ni. Sebab tu kecil tu. Cuma sekarang sudah ada rumah yang dah tukar sirap, air sirap ni. Dulu memang kecil-kecil je. Kerana air gas tu tak tahan. 4-5 buah rumah dah rasa perut memulas ya. Baik. Saya nak cerita apa tu? Sampai lemonade tadi tu. Kita rasa kesian ayah kita tak bersama raya tahun ni kan. Tapi di dalam kubur sekarang seronok dia. Masya Allah, sebab hari-hari anak dia doa, Allahumma ghafir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Hari-hari. Belum lagi anak muridnya. Kalau dia ada anak murid, tak lepas anak murid doa setiap hari. Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, 40 tahun, seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bayhaqi dalam kitabnya Manaqibus Syafi'i. Kata beliau dalam sujudnya ketika tahajud malam tak pernah tinggal selama 40 tahun berdoa, Allahumma ghafirli wa liwalidayya wa li syaikhi Muhammad ibn Idris Syafi'i. Ya Allah, ampunkan dosaku dan kedua orang tuaku, dan ampunkan dosa guruku Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, doa beliau, Allahumma ghafirli wa li Abi Hanifatan Nu'man wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunkan dosaku dan guruku Abi
Hanifah Nu'man, Abu Hanifah, barulah kedua orang tuaku, dan ampunilah, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku daripada kecil. Orang jadi hairan. Wahai Imam Al-Qadhi Abu Yusuf, kenapa kamu berdoa untuk gurumu dulu, barulah doa untuk kedua orang tuaku? Dijawab oleh beliau, sebab saya dengar guru saya Imam Abu Hanifah berdoa, Allahumma ghafirli wali walidayya wali Hammad ibn Sulaiman. Ya Allah, ampunkan dosaku dan kedua orang tuaku dan guruku Hammad ibn Sulaiman. Beliau belajar dengan Hammad ibn Sulaiman 20 tahun. Maksud dalam doa beliau tak pernah tinggal gurunya. Cuma disebut kedua orang tuanya dulu, baru gurunya. Saya nak biar lebih daripada guru saya, bukan nak lawan, tak. Lebih lagi beradab, saya sebut guru saya dulu, barulah kedua orang tuaku. Sebab dalam kaedah menyebut man khadam khudim. Ini guru kami Syekh Nuruddin ajar. Man khadam khudim. Siapa yang jadi khadam pada orang tu, satu hari orang akan menjadi khadam pada dia. Nah, seperti mana doa Imam Abu Hanifah pada gurunya begitu, anak muridnya balas lebih daripada itu. Anak muridnya doa, ya Allah ampunkan dosaku, dosa Imam Abu Hanifah dan kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku daripada kecil dahulu. Baik. Wa in kana munafiqan, sekiranya dia orang munafik, saya ambil masa dalam boleh 10 minit lagi ya, maaf. Kita akan berhenti pukul 11.55 tepat insya-Allah. Sami'tun nas yaqul, sekiranya seorang munafik dia menjawab, ditanya tadi, madza kunta taqul ala hadha ar-rajul, kamu nak kata apa tentang lelaki ini? Dia tak tahu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sami'tun nas yaqulun, aku mendengar orang ramai mengatakan tentangnya, tentang Nabi. Dia tak tahu pun. Faqultu mithlahu, aku pun mengatakan juga sepertinya. La adri, aku tak tahu. Fayaqulani, lalu kedua malaikat tadi berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik, sesungguhnya kami tahu bahawa kamu mengatakan perkara tersebut. Maksudnya ketika di dunia pun kamu tak tahu. Fayuqal lil ardi, lalu dikatakan kepada tanah, iltami alaihi, himpitkanlah dia. Fatal ta'imu alaihi, lalu tanah pun menghimpitnya. Fatakhtalifu fiha adla'uhu, sehingga tulang rusuknya berselerakkan begini. Begini. Belaga. Begitu. Bukan belaga, dia panggil apa ni? Buat apa panggil bahasa Melayu ni? Buat apa ni? Berselisih. Boleh lah berselisih, mencengkam begini. Lepas tu reput, pecah. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allah min madja'ihi dzalik. Dia terus berada dalam keadaan diadab berterusan di dalamnya sehinggalah Allah membangkitkannya daripada tempat tidurnya tersebut. Ini namanya himpitan kubur. Himpitan kubur ini setiap orang pasti akan melaluinya. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadzal ladzi, menunjuk kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah ketua orang Ansar. Dikatakan beliau berkulit gelap. Beliau, maksudnya kalau tengok tu memang berkulit gelap. Beliau ingin nak kahwin di Madinah tu, tapi seorang pun tak terima beliau. Sebab ialah orang tengok muka ada rupa tak ada rupa kan. Beliau tak ada rupa satu, dan kurang punya harta beliau ni. Akhirnya beliau jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya nak kahwin, tapi seorang pun tak mau dengan saya. Sedih dia nak. Nabi kata lagu ni, tak apa, hang pi jumpa siapa-siapa yang kamu minat, bagi tahu Rasulullah jamin saya. Kan ni tiket besar ni. Dia pun dapat tiket besar macam ni, dia pergi pada perempuan yang paling cantik di Madinah. Tu dia. Tiket besar. Guna terus lah. Pi jumpa ayah dia, ayah perempuan tadi, nak menyatakan Rasulullah hantar dia dan jamin untuk kahwin. Kata ayah tu, boleh. Ayah tu kata, boleh. Kerana ayah tu ingat Nabi yang nak kahwin. Dia jadi wakil. Nabi yang nak kahwin. Tidak, saya yang nak kahwin. Apa?
Tu saya tambah tu, dialog tu tak ada tu. Akhirnya tak jadi, tarik balik. Kemudian baliklah dia. Sedih nak. Kemudian dialog mereka dua tadi didengar oleh puterinya tadi. Lalu dia mengatakan, Abah, kalau Nabi yang dah jamin, pasti ada kebaikan. Abah, saya sanggup untuk jadi isterinya. Masya Allah. Akhirnya dipanggil balik. Saat tadi, saya bersetuju untuk kamu kahwin dengan anak saya. Ketika nak kahwin, beliau dengar panggilan jihad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, bila dah dipersetujui nak kahwin, apa dia tanya, ada duit kah? Dia kata, duit pun tak ada. Nak kahwin tapi duit tak ada. Khair. Balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minta Sayyidina Ali dengan Sayyidina Uthman finance, bagi duit. Banyaklah duit. Nah, ketika nak berkahwin dengan panggilan jihad, apa yang beliau buat? Duit tadi dibeli untuk kelengkapan perang, termasuk kuda dan kelengkapan perang. Sebab Nabi tak terima orang yang nak berjihad tak ada kelengkapan apa-apa. Nah, sebab tak ada tak ada yang nak sponsor. Akhirnya ditukarnya duit kahwin tadi tu, dibelinya kelengkapan perang, akhirnya syahid. Beliau ini sangat dimuliakan oleh Allah. Begini caranya Allah nak muliakan. Alladhi taharraka lahul arsyu, iaitu Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh, ketua orang Ansar yang membuatkan Arash bergerak. Tuan-tuan dapat bayang tak? Kalau Arash bergerak tu dapat bayang tak? Sebab makhluk paling besar adalah Arash. Dapat tahu besarnya Arash? Masa dah nak habis, malam esok saya akan bagi tahu besarnya Arashnya itu. Bergerak Arash tu. Saya kalau baca hadis ni dahsyat. Arash yang sebesar itu bergerak. Alhamdulillah saya pernah pengalaman naik kapal besar. Ingat lagi saya, nama dia Victoria, daripada Italy. Macam cruise kan, cruise. Jadi masuk dalam tu, ya Allah, macam ni, tak bergerak apa kan, macam tu, di tengah lautan, 14 tingkat. Itu baru kapal besar tak bergerak kan. Kalau Arash, lagilah kapal besar tak ada apa. Baik, bergerak Arash tu. Wa futihat lahu abwabus sama', pintu-pintu langit dibukakan. Special orang ni. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, 70,000 malaikat bersaksi atas kebaikan orang ini. Laqad dhammatan thumma furrija anhu. Pun begitu, pun dihimpit juga dengan sekali himpitan, tapi dilepaskan. Ketika beliau kena tombak ataupun kena panah dekat tulang ketika dalam peperangan itu, Badar itu, beliau unik. Masuk Islam tak lama, 6 tahun je. 6 tahun. Bukan seperti orang lain, puluhan tahun. Beliau 6 tahun, tapi 6 tahun itu diisi dengan penuh kebaikan. Sampai ketika beliau sakit tu, dipindah satu ke tempat, kemudian Nabi tanya, di mana Sa'ad? Telah dibawa ke satu tempat, ya Rasulullah. Rasulullah pergi. Dengan cepatnya pergi, sampai sandal na'al Nabi putus. Sahabat pun hairan tengok, kenapa Nabi bekerja-kerja sangat. Lalu baginda katakan, saya nak supaya ada kesempatan memandikan jenazah Mu'az ini. Kalau tidak, yang memandikannya adalah malaikat. Seperti mana malaikat memandikan sahabat Nabi yang bernama Hanzalah. Itu hebat. Kita akan cerita kemudian nanti. Pun dihimpit. Kalau orang tu yang lepas, beliaulah yang lepas, tak dihimpit juga. Tapi saya dah sebutkan beberapa malam lepas, himpitan tu ada dua. Himpitan kasih sayang, maksudnya himpitan lembut. Satu lagi keras dan lama. Orang Islam himpit, bila dihimpit tu masuk dalam kubur, sebelum ditanya dihimpit. Daripada Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, inna lil qabri dhaghatan, sesungguhnya kubur memiliki himpitan. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adz,
Kalaulah ada orang yang boleh selamat daripada himpitan tadi, pastilah yang selamat itu adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri," sekiranya ada seseorang boleh selamat daripada himpitan kubur, "lanaja hadzal sabi," pasti bayi ini selamat. Bayi tak salah apa pun kena himpit juga. Jaga ya. Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i, mengatakan, "Thumma hum ba'da ad-daghatati fil qubur musa'alun." Kemudian mereka setelah dihimpit dalam kubur akan ditanya. Maksud masuk je dalam kubur, himpit dulu baru ditanya. Tanya itu namanya fitnah tadi itu. Al-Imam Syekh Ramli menyebutkan, "Wa dhammatul qabri lil mayyiti qabla su'alil malakain." Himpitan kubur kepada mayat terjadi sebelum pertanyaan dua malaikat. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, "Wal ma'ruf anna al-anbiya'a la yudghatun." Pendapat yang terkenal ma'ruf, para nabi tidak dihimpit. Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, mengatakan, "Ma ujira min daghatatil qabri wala Sa'd bin Mu'adzin alladhi mandilun min mandilihi khairun min ad-dunya wa ma fiha." Tidak ada yang selamat daripada himpitan kubur. Ini untuk kita insaf ya. Tidak juga kepada Sa'ad bin Mu'adz, sebab beliau terkenal dengan hebatnya. Yang sapu tangan beliau tu itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sebab pengorbanan yang sangat luar biasa. Al-Imam Al-Munawi mengatakan, "Al-mu'minul kamil," orang mukmin yang sempurna iman dia, "yundamu alaihi," akan dihimpit, "thumma yanfariju anhu sari'an," akan dicepatkan, dilepaskan. Himpit, lepas lalu. "Wal mu'minul 'asi," mukmin yang buat maksiat, dosa juga, "yatulu dhammuhu," maka panjang himpitan tadi, "thumma yatarakha anhu ba'd," kemudian dilepaskan. "Wa annal kafira," adapun sesungguhnya seorang yang kafir, "yadumu dhammuhu," himpitannya berterusan, "au yakadu ayadum," atau mungkin berterusan selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita sambung malam esok insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.